Yang pertama, yang Amat Berhormat berkata, serve the best to the rakyat Melaka. Saya dengan ini memohon keizinan atau pertimbangan daripada Yang Amat Berhormat untuk memberikan peruntukan kepada pihak pembangkang. Kerana kita juga adalah wakil rakyat yang dipilih oleh setiap rakyat. Untuk maklumat, dalam pandemik COVID-19 sejak bulan Mac, kita sebagai contoh di DUN kawasan saya, sampai hari ini masih lagi kita berikan bahan makanan, bahan dapur kepada keluarga yang memerlukan. Perlu tadi sahaja juga ada seseorang daripada Malim, daripada apartmen yang katakan kurang mampu. Mereka pun minta barang-barangan untuk kehidupan mereka. So, saya rasa itu sangat penting untuk kita meletakkan tepi untuk apa-apa politik. Yang penting adalah kebajikan rakyat. Dalam petikan, dalam ucapan Yang Amat Berhormat, katakan teknologi. Saya dengan ini memohon Yang Amat Berhormat untuk memberikan penjelasan adakah rancangan-rancangan yang telah diluluskan dan juga contohnya jawatan kuasa Smart City yang sebelum ini kita ada banyak rancangan yang telah dicadangkan seperti river taxi dan lain-lain. Adakah kerajaan sekarang akan sambung semua inisiatif-inisiatif yang bagus untuk rakyat dan demi rakyat? Untuk Red Plus yang dikatakan reforestation di Sungai Putak, saya cadangkan kepada Yang Amat Berhormat, kalau boleh kita tumpukan kepada di mana-mana taman-taman perumahan yang ada banyak padang-padang yang terbelah. So, kalau kita nak bina banyak stadium-stadium atau untuk yang sebesar-besar ini, lebih baik kita tumpukan kepada padang-padang benaya taraf, bagikan masyarakat setempat, remaja-remaja atau budak-budak boleh main bola sepak di padang yang sedia ada. Selain ini, Yang Amat Berhormat juga mengatakan tentang kelajuan data liputan 4G di Melaka ini. Dengan ini saya ingin meminta pertimbangan daripada Ketua Menteri. Bolehlah, kalau boleh, kita bagikan peruntukan seperti laptop, beli laptop, smartphone kepada keluarga-keluarga yang memerlukan tetapi mereka tidak mampu beli. Ini memang telah berlaku di kawasan persekitaran kita dan memang ada orang call kita untuk dapatkan bantuan. Untuk inisiatif yang dikatakan seperti dalam bajet 2021 yang diucap oleh Yang Amat Berhormat, saya rasa ada banyak lagi golongan yang terjejas tetapi telah terpinggir. Contohnya, seperti yang dimaklum dan dilaporkan oleh media, 10,000 pekerja perindustrian penerbangan, pramugara atau pramugari yang telah kehilangan kerja atau berkurangan pendapatan. Ada 10,000 restoran kantin sekolah di seluruh Malaysia juga kehilangan pendapatan semasa COVID-19. Dan juga kita ada 320 pengayuh beca di Melaka ini. Kalau katakan satu one off, saya rasa untuk setiap bulan, kalau boleh, bertimbanglah untuk kita bagikan lebih kerap. Selain ini, kita ada 9,000 pemandu bas pelancongan di seluruh Malaysia, 17,000 pemandu pelancong atau tourist guide, dan juga 30,000 pekerja hotel. Semua pun terjejas. Saya rasa di negeri pelancongan ini, di negeri Melaka, kebanyakan mereka pada ketika ini sangat susah dan juga perlu diberi perhatian. Ada juga yang tidak dapat pekerjaan semasa COVID-19 ini, tapi ada juga banyak, saya mendapat maklumat daripada beberapa perusahaan atau katakan syarikat-syarikat, mereka nak cari pekerja semasa COVID-19 ini kerana tidak ada pekerja asing dimasukkan ke negara kita. So, bagaimana atau apa tindakan atau inisiatif daripada kerajaan negeri? Contohnya,
ada kilang yang memerlukan pekerja-pekerja yang lebih kuat untuk tenaga, untuk mengambil barang-barangan yang lebih berat. Tetapi mereka letak dalam Facebook atau dalam surat khabar, tidak dapat sampai maklumat kepada pemohon-pemohon. Selain ini, Yang Amat Berhormat juga berkata tentang banyak bantuan-bantuan usahawan belia, usahawan Bumiputera, usahawan asnaf, usahawan wanita dan lain-lain lagi. Oleh sebab itu, saya tadi katakan, bolehlah kalau Ketua Menteri kita letak politik di sebelah. Contohnya di Kerajaan Pulau Pinang semasa April, masa pandemik COVID-19 ini, negeri tersebut walaupun katakan kerajaan DAP, mereka telah belikan 30 juta untuk skim pinjaman kelangsungan perniagaan Pulau Pinang bagi membantu usahawan-usahawan untuk mendapatkan pinjaman mikro atau usahawan kecil dan sederhana. Saya rasa kalau boleh kita juga perlu bertimbang untuk mengadakan peruntukan tersebut di negeri Melaka supaya mereka yang susah-susah akan dapat dibantu. Dan Ketua Menteri juga sebut tentang pelaburan yang bertaraf dunia. Katakan di Melaka sahaja. Kita mendapati semasa pentadbiran PH, ramai yang di sebelah sana mengutuk sangat-sangat teruk kepada kita, katakan negeri kita kotor. Tetapi kita terima apa yang kutukan atau apa-apa pandangan, kita buat hari demi hari dan dia semakin bersih. Tetapi semasa pentadbiran PN, banyak tempat yang mengatakan, contohnya di kawasan perindustrian, Taman Teknologi Cheng, di tempat Paya Rumput, di Taman Merdeka, Malim dan lain-lain tempat. Sampai perparitan dia berumput yang sangat tinggi. Dan juga di belakang kedai-kedai, contohnya di Malim Jaya, ada pokok sudah tumbuh. Tetapi tiada tindakan diambil. Lagi satu contoh, ada yang telah membuat aduan di Melaka Baru. Sebelum ini, ada 4 pekerja daripada SWM untuk membersihkan tempat tersebut. Contohnya di kawasan perumahan atau di hadapan kedai-kedai. Tapi kebelakangan ini, kita nampak hanya tinggalkan 2 orang sahaja yang membersihkan. Cara pembersihan, satu guna satu mesin untuk tiup, satu sapu, tapi sampah-sampah semua letak tepi. Ia telah berlaku dan sangat kotor. Apakah kita kata lagi nak membawa pelaburan untuk bertaraf dunia? So ini saya minta perhatian daripada kerajaan. Dan juga banyak jalan raya walaupun kita nampak penerapan ada buat projek-projek yang besar-besar. Tetapi di kawasan perindustrian, kawasan perniagaan, banyak kawasan ada masalah jalan yang berlubang-lubang, tapi tidak diambil tindakan. Okey, Yang Amat Berhormat juga mengatakan tentang pelancongan. Di sini saya ada beberapa cadangan kepada kerajaan. Contohnya di Kerajaan Pusat telah mengatakan satu meja. Kalau kita boleh beberapa orang, dia tak kisah. Hanya ada penjarakan body distance. Tapi adakah kerajaan negeri Melaka telah melaksanakannya? Atau selepas pengumuman daripada Kerajaan Pusat, kita terus berikan satu talimat atau maklumat yang sangat jelas kepada peniaga-peniaga. Ia sama ada di warung-warung Melayu, di restoran-restoran Cina, semua menghadapi masalah yang sama. Mereka pun tidak tahu apa tindakan dia boleh buat. Sampai mereka katakan, tunggu kerajaan. Tapi kerajaan kita lambat. Mungkin next week ada ESCO meeting, baru ada jawapan. Tapi cadangan saya, kita mempercepatkan dia. Contohnya, 2 minit. Okay. Contohnya, untuk waktu berniaga. Sekarang dah boleh sampai pukul 2. Tapi adakah Melaka boleh berniaga sampai pukul 2? Semua juga tunggu jawapan. Dua minit saya kena cepatkan sikit. Okey. Yang Amat Berhormat juga mengatakan tentang PBT dapat anugerah.
saya mengucapkan terima kasih kepada semua agensi-agensi kerajaan yang sudi membantu kita semasa pemerintahan di Melaka sini. Dan ada sedikit mungkin penambahbaikan. Contohnya di hari Isnin dan Selasa kita katakan parking percuma. Tetapi pada pada masa hari Isnin dan Selasa lagi banyak penguatkuasa datang untuk buka saman. Tengok mana kereta yang tidak letak dalam peta kereta. Saya rasa itu sudah susah. Orang telah susah pada masa pandemik COVID-19. Kenapa kita nak susahkan rakyat lagi? Okey, untuk tempat-tempat yang banjir, saya hanya nak bagi sedikit maklumat. Di Taman Merdeka, Masjid Taman Merdeka, dia telah berlaku banjir kilat selama 20 tahun dan perumahan persekitarannya tidak siap. Bukan tidak siap. Tidak dapat diselesaikan isu banjir. Selepas kita jadi kerajaan, sekarang isu telah diselesaikan. Inilah satu contoh yang saya berikan untuk apa yang kita buat dalam pemerintahan Pakatan Harapan. Bagi sidang. Okey, last untuk I kata Okey. I kata saya ada pantun. Tokong Kriu Masjid beratus tahun di Jalan Harmoni. SK, SJKC, SJKT, SMJK, SM Persendirian berpuluh tahun di Malaysia atau beratus tahun. Melayu, Cina, India, asli Buddha, Islam, Hindu, Kristian, semua ciptaan Tuhan Ilahi. MMPN, BN bukan PN, PH, jangan lupa kebajikan rakyat perlu dijaga. Masa PRU guna bendera keadilan. Lepas PRU guna alasan keluar pakatan. Gaduh PN dalaman, siapa PM, siapa TPM, siapa Ketua Menteri Perak, DAP pula dipersalahkan. Wayang politik, katakan kerajaan Melayu Bumi Putra, rakyat telah bosan. Kesana ke sini, asalkan jangan ke neraka. Kebajikan rakyat, keharmonian masyarakat, asalkan jangan dilupa. Salahkan ini, salahkan itu, asalkan jangan salahkan lagi DAP. Kalau DAP jahat, kenapa Dewan Undangan Negeri yang mulia ini, kita masih duduk bersama? Last. Bubarkan jasa, janganlah bubar parlimen. Masa pandemik COVID-19, rakyat perlu diutamakan. Percayalah pemimpin berprinsip, janganlah percaya pengkhianat dan permainan sentimen. Masa sudah tiba, rakyat akan membuat keputusan. Dengan ini, sekian, terima kasih. Terima kasih. Ke sidang.